Lepas tu kalau nak sembahyang witir ni tengah malam hak moleknya lewat tu hak ujung. Hak sembahyang awal lah ke mana, boleh ke? Boleh. Ada juga hadis. Abu Hurairah, Nabi SAW suruh sembahyang awal. Sebab apa? Dia orang mengaji. Nabi SAW tengok tu, orang mengaji biasanya dia tidur lewat. Bila tidur lewat, nak bangun tu susah. Jadi dia ayat, kamu buat awal, tak apa. Tapi kalau kamu yakin boleh bangun lewat, hak tu lebih boleh, tak apa. Jadi bagi kesenangan, kemudahan kepada orang. Jangan duk kira sepik saja. Susah kita sendiri. Gitu. Jadi takut jadi menyusahkan lah. Banyak perkara lah hak menyusah. Kita ni pun banyak dah pakai hak mudah. Misalnya zakat bagi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kena pakai berahlah ke mana-mana. Tolak mari kena. Tak payah lagu tu. Hak lah ni dia pakai apa? Pakai mazhab Hanafi, pakai bui piti selalu lah. Senang. Kalau tidak nak jual berah pula. Dalam masa yang hampir tu, payah tu nak bui kepada orang miskin. Kalau kita bui berah, dia tidak perlu berah. Dia perlu piti lah ni. Jadi kan senang. Jangan kita menyusahkan. Menyusahkan itu hak Islam kau, hak tidak Islam kau. Kalau kita nak melaksanakan Islam, hudud misalnya. Kalau orang kafir lagu mana? Kalau orang kafir pakai mazhab Hanafi tu. Mazhab Hanafi kata orang kafir tak kena. Rejal ke apa tak kena. Dia syarat dia ihsan tu kena Islam. Kalau tidak Islam tak termasuk, tak kena hukum. Mudah tu untuk dia. Kita tidak menyusahkan dia. Boleh. Tak usah pakai hak ni. Supaya mazhab ni mana-mana pun hudud. Hak nak jalan, hak kata di Kelantan gapo ni kan, dia pakai hak tu. Dia tak pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kena orang kafir pun. Sebab tu kata banyak dah kita ni pun terbuka dah. Bukan masalah zakat saja, masalah siapa besar-besar tu terbuka dah. Baguslah lagu tu, sepatut kena lagu tu lah. Tapi jangan sampai tiap buat. Tak boleh sembahyang lewat, sembahyang awal. Tapi buat hak tu, hak naknya. Jangan sampai tak buat. Begitu. Tak apalah. Habis itu. Ini bab tahrim al-ghadar. Haram ghadar. Ghadar ni makna khianat, curang. Tetapi hak maksud di sini ghadar ini ialah membatalkan taat setia kepada pemimpin. Dulu kita setialah kepada dia. Bai'ah dah kita kata. Sokong dia lah. Habis-habis ring. Lepas pada tu sekerak jalan kita batal, kita lari. Tak boleh lah begitu. Jadi Imam Muslim buat mari ni dalam bab jihad. Ada kalau dengan pemimpin, dengan ketua, dengan panglima kita, ketua perang kita, lagilah bahaya lah. Kalau dalam keadaan biasa ni pun janji nak nikah, pas tidak nak, tak jadi. Hak tu pun berat dah, tak jenis tidur dah setengah-setengah orang. Mungkin curang. Pas kalau dalam perang lagu tu tak ada semangat, bukan main belakang. Bila lagi lari. Itu pun termasuk di dalam makna juga haram. Hak tu haram. Supa juga dalam bab gapo pun supa je. Kita sokong pemerintah, lepas tu kita buat tak cara, tak boleh lah. Haram. Itu termasuk di dalam ghadr. Hak tu maksud hak asalnya. Sebab tu dalam Bukhari, dalam gapo-gapo dia ada sebut ini dalam bab pemerintahan. Jadi dia sebut sini hadis mula-mula ni, iaitu apabila Allah SWT kumpulkan orang-orang dulu dan orang kemudian pada hari kiamat di padang mahsyar lah maksudnya. Bila kumpul sekali ni, letak setepak ni padang mahsyar. Di situ dia akap bendera. Jadi bendera ni macam-macam. Hari pada mahsyar esok ni bendera ni ada macam-macam. Nah. Jadi seperti Nabi kata dalam hadis yang lain, dia kata biyadi liwa'ul ham. Di tanganku ada bendera kepujian. Jadi mana orang-orang hidup dia mana mengikut cara cara Muhammad, orang itulah yang terpuji. Dia akan duduk di bawah bendera tu lah. Orang hak jenis ni pula dia ada juga bendera dia. Jadi bendera dia banyak macam. Sebelah ni juga kiranya bendera tu macam-macam. Jadi setiap orang yang khianat ini akan diangkatkan bendera dia pada hari kiamat nanti. Jadi bendera tu orang tahu lalu. Tu tengok bendera tu ni puak-puak ni.
Ni puak-puak penipu, puak-puak curang, puak-puak tidak setia. Dia akan ada setepak tu. Tak boleh lagu tu. Dalam Islam dia ajar, mana kalau dengan pemimpin kita kena taat setia, selagi dia taat setia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia tak taat, tak boleh. Dia ada cara, ada kaedah dia. Tapi kalau dia molek-molek, kita tak boleh. Nak tak tu kalau nak membatalkan janji ataupun tidak sokong dia, tak boleh. Dosa kita. Tapi kalau dia menyeleweng, lain. Mana kita disuruh pula tukar, ubah. Begitu. Jadi bendera tu dikatakan inilah pengkhianatan ataupun pembatalan tak setia fulan bin fulan. Jadi tahu belaka, pakak tengoklah dia. Di pada mahsyar ni lah, kalau dalam hadis ni banyak sebut macam-macam ni kan, pada mahsyar. Dalam kubur tu tak apa-apa, masing-masing mengalami lah. Di pada mahsyar ni orang tengok belaka. Ada hak kita susuk selama ni, tubik orang nampak belaka. Nampak? Kita pun nampak, orang lain pun nampak. Malu tak kira ni. Selama ni kita duduk susuk. Ada juga lagu tu. Ada juga pelaga anak sepilar, anak kari, pelaga lembu ke apa, esok lembu tu mari mula. Kalau tidak, tak ada masalah, dia akan jadi tanah gitulah, tak ada apalah. Tak ada bangkit dah. Hak ni bangkit sementara. Dia akan pelaga kita pula. Pelaga. Lagu tu adalah hadis sebut. Dia akan pelaga siapa? Pecah kepala kita dah. Lagu mana kita buat ke dia? Lagu mana? Lagu tu lah jadinya. Kalau tak boleh zakat, tu gap. Tak boleh zakat tu unta mari jerit gitu. Mari jerit, jojok mari. Itu dalam hadis sebut. Kalau tak boleh zakat lembu, lembu. Kalau tak boleh zakat kambing. Kalau pitih. Mari tu banyak beratlah. Jadi jerit kita sampai balik sana, nu mari pula jerit pula. Dalam keadaan paling sempurna. Usaha lagu tu semaya apa kalau tak betul, mayat dah tu, tapi buat tak betul. Tu iman tak rokok lagi, kita rokok dah, gaduh sangat. Tu iman tak sujud, kita sujud dah. Saya esok jadi kepala hemah tubuh orang. Itu dalam hadis. Mana tu semua di pada mahsyar, semua orang boleh tahu. Orang boleh tahu lagu. Ni lagunya. Sebab tu Nabi pun dia kenal umat dia. Sahabat-sahabat tanya, nak kenal lagu mana umat? Kamu nak kenal lagu mana? Umat aku dia kenal. Ambil air sembahyang ni dia cerah. Anggota-anggota air sembahyang tu dia cerah. Dia akan tahu. Dia akan berhimpun dengan sendiri. Itu cara. Semua tu berlaku di pada mahsyar. Di pada mahsyar. Di situlah ditunjuk hak dalam dunia ni lagu mana. Bahkan hak sahabat-sahabat, hak dulu mengaku sahabat, sebenarnya dia munafik. Situ juga nyata. Bila Nabi panggil, nampak serupa dia orang kita dah panggil. Itu saya kenal tu dia. Tuhan kata, "Dok, hak tu tidak. Dia lagu lain." Maknanya hak tak betul. Siapa setara tu? Sebab apa tu berlaku gitu? Nak royak kat orang lah. Ada juga. Ni dia, kita kawan kau, dia serupa kita. Lagu lain. Rupa. Situ nampak. Itu pun di pada mahsyar juga. Tak boleh pergi dekat kolam Kautsar, tak boleh pergi. Akan dihalau dia daripada situ. Itulah yang disebutkan dalam hadis ni. Semuanya kalau kita perhati sesuai dengan hak dia buat dalam dunia ni. Hak dia tidak dapat tu sesuai dengan hak dalam dunia. Begitulah. Lepas tu boleh katakan hadis-hadis ni kalau kita tengok lebih kurang je. Lebih kurang. Lafaz dia saja beza je. Lafaz dia beza. Cuma dalam hadis akhir tu, akhir tu lah dia sebut setiap orang yang curang ataupun orang yang khianat ataupun orang yang membatalkan taat setianya kepada imam, kepada pemerintah, dia akan bendera dekat punggung dia. Dekat punggung tu. Jadi dekat punggung tu ada yang mengatakan pacak di punggung tu. Jadi pacak lagu mana? Jadi sebuah ekor ayam lah agaknya. Jadi ada lekat situ. Ni pun bendera tu duduk situ. Ada juga yang mengatakan tidak, dia jadi lekat situ. Bukan maknanya pacak tu masuk dalam punggung ke apa, tak. Lekat situ. Dia tak boleh nak pelepah, tak boleh. Gitu. Ini maknanya tanda hina ni. Dia buat hina dulu. Dia letak punggung dia. Padahal nak jual tu, kira-kiranya nak jual tu, biasa ni mana-mana buat dia bendera lah, kira kata. Nak jual tu nak letak atas. Tak, dia letak punggung dia. Jadi saya letak situ lah, sesuai dengan dia. Tapi letak tu
Tidak sebagai hak molek lah, sebagaimana hak dia buat dalam dunia, tak molek lah. Lagu tu lah saya sebut. Dan hak sah lagi dia kata setiap pengkhianat pada hari kiamat nanti ada bendera yang diangkatkan mengikut sejauh mana dia khianat, sejauh mana, sebesar mana pengkhianatan dia. Tak serupa. Tak serupa. Jadi hak ni boleh jadi bendera besar lagi, hak ni kecil sikit. Dan tidak ada orang yang lebih khianat, lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin umum. Pemimpin umum ni pemerintah tertinggi lah. Kalau dia hak tu besar benar tu, kalau dia khianat dia tak betul, buat tak betul, berat benar saya rasa. Berat benar. Ni peringatan. Peringatan yang sangat beratlah kepada pemerintah-pemerintah. Bila-bila masa pun, dari kalangan mana sekalipun. Lagu itulah. Sebab apa? Sebab pemerintah tu dia ada kuasa, dia boleh buat sesuatu. Hak kafir pun lagu tu juga. Hak kafir pun lagu tu juga. Dia tidak serupa dengan orang biasa. Dia boleh buat. Hak molek pun dia boleh buat, hak tak molek pun dia boleh buat. Kerana dia orang boleh jadi maju pun yalah juga, orang boleh jadi senang pun boleh jadi juga. Kerana dia orang boleh jadi hancur, boleh jadi musnah, boleh jadi kucak-kacir pun boleh jadi juga. Atas dia. Sebab tu berat benar. Berat benar. Hak ni lah pengkhianatan yang paling besar. Lepas pada tu kita tengok hak Imam Nawawi sebut ni. Dia kata wa ammal ghadir. Ghadir ni siapa? Iaitu orang yang berjanji untuk taat setia atas sesuatu perkara, lepas tu dia tidak memenuhinya. Itulah ghadir. Apa-apa perkara lah. Apa-apa perkara. Boleh jadi hak ni kecil, hak ni besar sikit, hak ni besar lagi, macam-macam lah dalam hidup ni. Lepas pada tu dia kata dalam hadis ini menyebutkan betapa beratnya haram ghadr itu. Haram ni pun dia banyak perekat pula. Haram ni ada haram juga, tapi tidaklah sebesar hak tu. Hak ni haram berat benar ni, kata dia. Terutamanya pemerintah, sahibil walayatil ammah, pemerintah umum. Sebab apa? Sebab kita kata tadi lah, sebab Ghadrahu tu lagu mana? Dia berjanji dia akan buat gini. Ni dia tak buat. Dia tak buat. Dia berjanji dia akan gini pada orang ramai, dia tak. Itulah makna curang dia nya. Itulah makna batal janji dia tu. Lagu itulah. Jadi di sini bukan makna taat setia dah. Makna batal janji. Dia berjanji nak buat gini, dia tidak buat. Sebab apa? Sebab pengkhianatan dia tu mudarat kepada ramai orang. Ada juga ulama mengatakan apa yang besar sangat kesalahan dia ni, dosa dia ni, sebab dia tidak terdesak untuk buat penipuan lagu tu. Kalau dia tak tipu pun boleh. Ada setengah-setengah orang dia terpaksa kena nipu, tak ada arah. Ada juga dia tidak. Dia boleh kalau dia nak sempurnakan janji dia, tapi dia tidak buat. Itu dosa besar. Sebagaimana dia kata ada dalam hadis yang sahih tentang besarnya dusta pemerintah. Dusta pemerintah ni banyaklah, mana-mana lah ni, pilihan raya lah kau sibuk lah kau tak tahulah siapa dia dusta tu, tengok diri lah. Tengok sendiri. Jadi bahaya besar ni kena beringatlah. Hak masyhurnya kata hadis ini menyebutkan tentang tercelanya imam ghadir, yakni pemerintah yang khianat. Qadhi Iyad menyebutkan dua kemungkinan hadis ni. Yang pertamanya iaitu melarang imam pemerintah daripada memungkiri janji kepada rakyatnya dan kepada orang kafir dan orang lain lagi hak duduk bawah dia. Hak dia kena jaga tu, dia mungkir janji. Hak ni maksud hadis ni. Yakni dia tertuju kepada pemerintah. Sebab apa? Sebab amanah yang dia pikul ni untuk menjaga rakyat dia, dan dia telah beriltizam, telah berjanji untuk menjaganya, amanahnya. Bila dia mengkhianati mereka ataupun dia tidak bersimpati, tidak jaga mereka, berarti dia telah memungkiri janjinya. Di sini dikatakan ghadr, dia telah berkhianat.
pemerintah. Itu yang pertama.